Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Hari ini macam biasa pagi kita nak bagi kongsi sikit ilmu tentang kesan apabila kita tidak mendaftarkan pernikahan kita di pejabat agama ataupun di badan-badan yang tertentu. Okey, macam biasa video saya berkenaan dengan isu-isu mahkamah syariah, isu hibah, wasiat dan faraid. So, hari ini kita akan kupas berkenaan dengan isu ini apa kesan-kesan dia kalau sekiranya kita tak mendaftarkan pernikahan kita, sama ada yang berlangsung dalam negeri dan juga di luar negara. Sebab benda ni dah sangat-sangat dah lama benda ni berlaku dan ramai yang tidak mahu mendaftarkan pernikahan mereka di Malaysia. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dan boleh katakan mereka yang menikah tanpa kebenaran dan juga menikah poligami atau menikah di luar negara, contohnya di Indonesia dan Thailand. So hari ini kita akan bincang sikit berapa kesan apabila kita tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Malaysia. Okey, kesan yang pertama, apabila kita mendapat anak, lahirnya anak kita atau zuriat kita, tu mesti kita nak daftarkan di JPM tu, di Jabatan Pendaftaran Negara. Apa yang berlaku sekiranya anda tak daftarkan pernikahan? Bila anda tunjukkan kepada pihak JPN surat nikah tu, pasti sejak kebelakangan ini JPN dah tidak lagi akan meluluskan untuk nama dibinkan kepada ayahnya. Sebab surat nikah di luar negara harus disahkan dahulu, baru boleh dibinkan kepada ayahnya. Contoh katakanlah Abu, so anaknya lahir, so JPN tidak akan letakkan nama Abu tapi meletakkan nama atau Abdullah dan sebagainya. Tidak boleh meletakkan nama Abu. Sebab apa? Sebab surat nikah belum didaftarkan, belum disahkan lagi sama ada boleh atau tidak dan betul atau tidak pernikahan tu berlaku. Harus anda ingat. Sebab tu ramai sekarang ni bila JPN buat begitu, barulah bergondol-gondol daftarkan pernikahan mereka di Malaysia. Sebab tak terpaksa. Bila terpaksa barulah nak daftarkan pernikahan yang di luar negara tersebut. Sebab kita nak cek sama ada betul ke pernikahan tu berlaku, betul ke sahnya pernikahan tu. Sebab tu kita kena cek dulu, kita kena sahkan dulu, barulah boleh orang kata dinasabkan kepada anak tu, boleh dibinkan kepada anak tersebut. So JPN telah pun meletakkan kewajipan tersebut. Mana-mana pasangan yang menikah di luar negara yang belum disahkan lagi, kena buat pengesahan dahulu, barulah pihak JPN akan memulakan satu sijil oleh anak yang berbinkan kepada ayahnya yang sah. Harusnya itu kesan yang pertama. Yang kedua, iaitu untuk mengesahkan suami dan isteri perlu surat nikah betul. Jadi di Malaysia untuk mengesahkan tu pastilah kena pergi mahkamah syariah untuk mengesahkan pernikahan. Sebab apa? Sebab pernikahan tu berlaku di luar negara ataupun dalam negara tapi tidak mendapat pengiktirafan ataupun disahkan lagi oleh pihak pejabat agama ataupun mahkamah. So anda akan mendapat kekeliruan ataupun kesukaran untuk mengesahkan anda adalah suami dan anda adalah isteri sebabkan surat nikah tersebut belum disahkan di Malaysia. Jadi kebanyakannya badan-badan tertentu, badan kerajaan akan mintakan mana surat nikah kamu. So kalau nikah luar negara perlu dah disahkan dulu. Mungkin daripada kerajaan kan untuk mengesahkan ia adalah isteri kita dan sebagainya. So perlukan surat nikah. Jadi surat nikah tu perlu disahkan oleh di mahkamah syariah ataupun badan-badan tertentu. Dan satu lagi berkenaan dengan kalau kita contohkanlah pasangan telah meninggal dunia, nak buat faraid dan sebagainya kan. Jadi pastinya mahkamah juga harus melihat kepada surat nikah tersebut. Jadi untuk urusan faraid sama ada pasangan kita dan sebagainya harus mendapat dulu pengesahan juga pernikahan di mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab kan untuk menuntutkan ahli waris kan, kita kan contoh kalau isteri kan, jadi dia nak menuntut haknya kepada suaminya yang arwah meninggal, pastinya dia mesti dah seorang isteri yang sah. Jadi kalau seorang isteri yang sah, mana surat nikahnya kan. Jadi tunjuklah surat nikah tu. Jadi bila surat nikah tu belum didaftarkan di Malaysia, pastinya anda kena daftarkan dulu. Jadi menyebabkan proses bertambah sulit, lambatlah sebab mendapatkan pengesahan perlu juga prosedur mahkamah. Kesan dia
untuk urusan faraid dan juga urusan harta pusaka si mati memerlukan surat nikah yang telah disahkan di Malaysia. Jadi kalau tak ada, anda fikirkanlah. Jadi ambil proses yang agak lama. Kalau sekiranya nikah tu sah, alhamdulillah. Kalau nikah tidak sah, mana anda tidak dapat apa-apa sekalipun. Sebab tu kita nak sahkan apa-apa pernikahan yang tidak mengikut prosedur ataupun nikah dari negara harus mendapat pengesahan di Mahkamah Syariah. Sebab benda-benda ni tadilah dari segi keturunan, daripada anak tadi untuk sahkan sebagai anak kita, dari segi kedudukan suami isteri, adakah dia ada suami kita atau isteri kita, berdasarkan surat nikah tersebut. Dan sekiranya meninggal dunia, pastinya surat nikah juga yang disahkan di Malaysia juga penting untuk mengesahkan bahawa kita adalah waris yang layak ke atas harta si mati, iaitu suami atau isteri kita. Semoga ada manfaat. Kali ini just nak bagi tahu kesan dia kalau kita tak daftarkan untuk mengesahkan pernikahan kita ni, sama ada dalam dan luar negara, untuk kebaikan bersama. Just untuk sharing saja. Dan jangan lupa untuk komen. Sekiranya ada persoalan, boleh masukkan dalam video ni. Dan semua jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.